Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu dalam siaran langsung Sudut Pandang bersama saya Nazri Kaha. Dan kita berjanji pada sebelum puasa hari itu atau pertengahan puasa, kita akan panggil semula kumpulan Aqsa 2 dan juga misi Gaza 2 mereka untuk kembali semula ke meja Sudut Pandang untuk berkongsi cerita. Kerana pada ketika mereka sebelum bertolak ke Gaza sekitar 18 hari bulan, sekumpulan pejuang Palestin sudah melakukan serangan terhadap bas yang membawa askar Israel di Semenanjung Sinai berhampiran dengan Mesir, mengakibatkan daripada serangan tersebut 7 orang askar Israel terkorban dan lebih daripada 20 orang lagi tercedera, mengakibatkan Gaza terus mendapat hujan bom dan juga serangan bertali arus dari pihak rejim Tel Aviv, dan mengakibatkan ada sekumpulan rakyat Malaysia yang berani memasuki Gaza untuk menghantar bantuan. Pada ketika itu terpaksa membuat keputusan untuk keluar secepat mungkin akibat suasana yang tidak menentu di dalam Gaza. Tetapi kumpulan Aqsa Sharif juga sekumpulan NGO kita yang cukup komited tentang isu di Palestin sedang membuat persiapan untuk memasuki Gaza pada minggu tersebut dan membuat keputusan untuk terus meneruskan misi mereka dengan hajat yang dibawa oleh ribuan ataupun rakyat Malaysia yang memesan pelbagai bantuan dan sebagainya, dan mereka meneruskan berada di Gaza pada 21 hingga 25 Ogos yang lalu dan kembali sebelum berlakunya Aidilfitri. Dan kita akan bersama dengan Dr. Tahir Abdul Rahman, salah seorang anggota misi 2 Aqsa Sharif ke Gaza, iaitu ahli lembaga pemegang amanah Aqsa Sharif di ujung sana, dan di sebelah saya Profesor Madya Dr. Hafizi Muhammad Noor, pengurusi Aqsa Sharif. Kita akan membincangkan juga menjelang 20 hari bulan September ini, Palestin akan membawa satu cadangan ataupun membawa permohonan secara rasmi kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk menjadi salah sebuah anggota yang berdaulat, anggota ke-194. Adakah itu berjaya? Kerana kita tahu Amerika Syarikat misalnya sudah mengutarakan ataupun mewawarkan tidak akan merestui permohonan Palestin dengan sekutu ataupun tekanan daripada Israel. Adakah itu akan kita lihat pada 20 September ini? Yang itu akan kita bincangkan perjuangan Palestin Merdeka. Mungkin Dr. Tahir, mungkin kita mulakan Dr. Tahir pengalaman berada di Gaza selama seminggu lebih kurang begitu dalam keadaan tidak menentu, tetapi pasukan Aqsa Sharif dengan rakan-rakan yang cukup komited mampu berada di sana, dan saya tengok di dalam blog dan juga laman Twitter dan sebagainya pelbagai aktiviti disusun dan alhamdulillah dapat menjayakan misi tersebut. Mungkin boleh bagi kita sedikit sinopsis sedikit tentang perjalanan semasa berada di Gaza? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih lagi sekali kerana menjemput kami. Kami dah janji nak bawa balik Dr. Tahir ke studio kalau so, ada kesempatan ni. Kena cerita pula apa yang dah berlaku di sana. Juga saya nak mengambil peluang bagi pihak Aqsa Sharif. Terima kasih kepada rakyat Malaysia lah yang bulan Ramadan yang penuh berkat ni, hati-hati yang terbuka ni. Berjaya kami membawa 1.5 million. Satu jumlah yang cukup besar. Cukup besar yang boleh kita bawa ke Gaza. Okey, secara ringkas lah sinopsisnya. Kami berada di sana. Sebelum melangkah nak masuk Gaza tu memanglah kita tengok keadaan nervous. Dengan keadaan dengar dah ada berita tu baru berlaku pembedelan semua tu, memang agak takut. Tapi saya rasa benda ni biasalah. Biasa bagi orang yang belum pandai berenang, katakan nak masuk ke dalam swimming pool tu, nak masuk tu takut dulu, tapi dah masuk dia terpaksa. Jadi saya rasa kami ni yang peserta-peserta ni bila masuk tu rasa-rasa dah tak ada dah. Perasaan gentar tu dah tak ada dah. Dah jadi sama sebati dengan penduduk-penduduk Gaza juga kan. In fact pada hari pertama tu dia semasa mengambil wuduk pun terdengar bunyi sesuatu di atas langit tu. Kami tak sangka benda itu bom. Ingatkan benda itu adalah mungkin guguh, tapi baru teringat bahawa di Gaza ni tak ada hujan pun. Okey. Kami berada di sana lebih kurang 5 hari lah, 5 hari setengah, sebab kita kena keluar sebelum hari Jumaat. Hari Jumaat tutup pintu Rafah, pintu Rafah. So terpaksa kami rush seberapa yang boleh lah dalam masa 5 hari tu. Dan kalau saya nak katakan keadaan di Gaza tu, saya rasa keadaan di Gaza ni bukanlah kata kalau kita tengok orangnya, kanak-kanaknya, orang biasanya, tak adalah nampak macam dia orang ni sangat takut sangat apa keadaan tu.
nampak macam biasa saja. Mungkin dah lalu, perjalanan dia dah imun. Dah imun kan. Dia tak ada apa. Jadi kita punya masuk pun sama-samalah dengan mungkin boleh cerita ni di bangunan apa yang ini antara bangunan yang masih belum dibaiki pulih. Dibaiki lagi lah. Ini di Khan Yunis. Ini di Khan Yunis. Ini antara yang masih yang boleh kita nampak lah. Tapi kebanyakan ni saya tengok banyak yang dah dibaik pulih semula. Banyak pulih semula. Mungkin boleh ceritakan ada misi merasmikan kilang roti, sumbangan Ustaz Syarif, melawat hospital Rantisi, orang kata pun aktiviti wanita pun hebat di sana, dan juga melawat ladang ternakan tenusu dan sebagainya, ikan air tawar sebagainya. Mungkin boleh berkongsi sedikit. Okey, insya-Allah kita pergi ni ada memang ada 4 kita punya agenda utama ya. Kita nak fokus kepada education. Kita telah pergi kepada Islamic University of Gaza. Kita melihat kepada makanan, itulah roti semua tu, roti, lembu, ikan air tawar ni. Dan perubatan juga dari segi microfinance. Microkredit microkredit ni. Okey, dari kalau cerita pasal makanan ni. Apa yang semua kilang roti? Saya nak dengar cerita. Sebab sebelum pergi itu pun Dr. Zain pun cerita hebat ni kilang roti pertama kali sudah ada mengeluarkan produk dia. Kilang roti ni dia nama pun memang hebat jugalah. Malaysian Palestinian Friendship Bakery. So bila kami pergi tu, kami bawa tu, diberi kejutan. Dia dirasmikan oleh mayor sendiri dan juga seorang ahli parlimen, member parlimen di Gaza City. Di Gaza City. Dan masa potong ribbon tu, perasmian tu, kami dikejutkan lagi sekali dengan lagu Negaraku. So kata-kata inilah mungkin pertama kalinya lagu Negaraku berkumandang di bumi Gaza. Alhamdulillah. Dan roti yang dibuat tu, this is a continuous roti, bukan dia masuk dalam oven, tunggu lepas tu keluar roti. It's a continuous. Masuk aja daripada pastry tu, dan terus tunggu keluar roti. Jadi it's a continuous process. It's not a batch process. So alhamdulillah benda ni dikatakan ini adalah antara yang pertama. Tak tahulah, mungkin dah ada dulu tapi dah kena ke. Tapi ini adalah yang dikatakan yang pertama. Dan saya nak sentuh juga pasal ikan ni. Okey, sebelum Dr. Tahir cerita pasal ikan, kita nak tahu lagi benda tu, tetapi kita perlu rehat dulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Sertai usaha murni secupak budi sepenuh hati Bernas. Dengan setiap 10 kilogram beras anda beli, 25 gram disumbangkan kepada anak yatim di Malaysia. Every Wednesday. Form and space. Light and shadow. Combine. What do you get? A house. And not just a house, but a home. Join Said Paradino Omar and Lina Wati Adnan as they help you find your dream house and turn it into your dream home. On In Realty, Wednesday at 9:30 p.m. on Astro Awani. Yang mati tu adik saya tu. Selasa. Tok Imam tu cerita tak? Cerita apa? Tok Ketua bawa satu rombongan pergi tengok rumah tinggal arwah Mak Gintan. Ni semua kau punya pasal! Ngecat! Aku suruh bunuh dia! Tapi kau takut! Sekarang tengok apa dia jadi! Khurafat, setiap mayan ada cerita. Setiap Selasa, 10 malam. Eksklusif di Astro Ria. Isnin hingga Jumaat. Sukan Awani bersama saya Ian Johan Arif. Saya Syamil Izzuan Azizan. Bersama saya Zuhail Mizan Azam. Saya Anda kini bersama saya Fazri Aziz. Memaparkan perkembangan sukan antarabangsa dan tempatan, kejayaan atlet dan isu semasa dalam dan luar negara. Sukan Awani, Isnin hingga Jumaat 3 kali sehari. Hanya di Astro Awani. Berita segenap dimensi.
Ketika bumi Gaza terus dibom oleh tentera Israel akibat serangan ke atas askar Israel di Semenanjung Sinai, sekumpulan rakyat kita memberanikan diri untuk menyalurkan bantuan. Dan cerita pasal ikan ni, mungkin Dr. Tahir boleh cerita pasal apa menarik cerita pasal ikan air tawar yang diberikan bantuan oleh rakyat Malaysia termasuk Ustaz Sharif di sana. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Pasal ikan air tawar ni, kita memberi bantuan kewangan untuk membantu projek ni. Dan yang saya nak interesting yang nak sebut ni ialah bagaimana jenis ikan tu jenis ikan air tawar. Tetapi bila dia besar, dia jadi ikan air masin. Dia boleh hidup dalam air masin. The process is masa kecilnya dia ikan tu airnya ialah air tawar. Tapi as it grows, dia membesar tu, dia progressively air tu dimasinkan, ditambah dia punya salinity tu, sehinggalah bila dah besar cukup untuk harvest tu, dia dah jadi ikan talapia. Ikan talapia air masin. Jadi bila kita berbuka puasa malam tu dihidangkan dengan ikan. Alhamdulillah. Ikan ni ikan fish and chip dapat rasa. So ikan tu kita tak rasa macam ikan air tawar. Yalah, rasa biasa kita kat sini rasa. Dia jadi ikan air masin, ikan laut. Dia macam ikan laut. Ikan talapia laut. Macam mana perkara ini dapat sikit sebanyak membantu kehidupan seharian rakyat di Gaza? Saya melihat beginilah kan. Ikan ni is a source of protein. So they need it. Penuh. Sekarang ni dia orang tak boleh pergi ke laut. Dia tu sekatan tu lebih pada tu kena tembak lah kan. So ikan dengan adanya sumber protein projek ni, there are a number of spin-off from there kan, daripada situ tu. Sebab ini membolehkan mereka mencari jalan untuk makanan ikan namanya. Pendapatan. Dia kena cari ni benda macam ni. Dan kebetulan masa kita pergi pula, kita juga membawa satu makanan ikan dari Malaysia, di mana this is free of antibiotic. So because kita ingin lihat ikan-ikan ini, macam kita ayam di sini kita cucuk dengan antibiotik ni. Sekarang ikan ni, makanan ikan memang ada antibiotik juga. So dia dah kita cuba nak replace, dan kita nak tengok lepas pada ni beberapa bulan nanti bagaimana ikan ni dengan makanan antibiotik ni dia juga boleh produce daripada itu yang berterusan. So kita bagi sekali saja sustainable, dan antibiotik is being developed. Dan terus untuk jadi makanan ikan. Mungkin saya terus kepada Dr. Hafizi, Profesor Maidia. Dr. Hafizi, daripada cerita dan juga rakan-rakan kita sampai ke Gaza, dan benda ini berterusan dilakukan oleh Ustaz Sharif dan rakan-rakan di sana, tetapi akibat daripada itu menunjukkan bahawa isu sebenar di Gaza, isu sebenar di West Bank dan juga di Jerusalem Timur atau Batu Maqdis yang direbut oleh yang mahu diambil semula oleh Palestin sejak 1967 berterusan, dan pastinya menjelang 20 September itulah kemerdekaan ataupun kedaulatan yang perlu diberi pengiktirafan oleh PBB sebagai sebuah negara anggota yang bebas, merdeka dan boleh berinteraksi secara multilateral di pesada PBB misalnya. Jadi menunjukkan bahawa kesedaran ini perlu ditingkatkan. Mengapa Palestin perlu disokong dan diberi pengiktirafan begitu? Bismillahirrahmanirrahim, ya Haji Nazri dan penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya isu ni sangat rumit. Walaupun sebenarnya kita melihat dan meletakkan harapan yang cukup tinggi kepada 20 September ni, iaitu Palestin akan diisytiharkan sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Yang ke-194. Dalam arti kata yang lain, Palestin akan menjadi sebuah negara yang berstatus full member, dalam PBB, dalam PBB General Assembly lah. Tetapi ada beberapa halangan lah. Yang pertamanya, sekiranya perkara ini diluluskan dan Palestin berjaya diisytiharkan sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat dan full member kepada PBB, perkara ini akan dibawa kepada Security Council pula. Dan Amerika akan pasti menggunakan kuasa veto sebab mereka sudah pun mengatakan demikian. Menjelang 20 September ini mereka tetap akan menggunakan kuasa veto. Dan arti kata yang lain, usaha ini akan gagal lah. Tapi kemudian yang kedua, ada option yang kedua. Option yang kedua ialah Palestin boleh memohon untuk menjadi sebuah negara yang berstatus observer. Observer status.
bererti mereka tidak boleh vote, mereka tidak boleh mengundi dalam dalam General Assembly, tetapi mereka boleh mengambil bahagian dalam forum-forum, antara lain boleh mengheret Israel ke ICC atau International Criminal Court, yang mana setakat ini Palestin tidak mempunyai hak seperti itu. Tapi itu pun ada beberapa halangan juga. Maknanya kalau ini pun menjadi kenyataan, dia bawa juga ke Security Council dan mereka sekali lagi boleh menggunakan kuasa veto. Maknanya dalam kata lain, Amerika akan tetap berdiri di belakang Israel dan akan memastikan bahawa negara Palestin yang berdaulat dan merdeka ini tidak menjadi kenyataan. Baiklah, kita ambil satu senario. Katakanlah Amerika bermurah hati lah. Sekali ini bermurah hati dan mengizinkan berdirinya sebuah negara Palestin yang berdaulat dan merdeka. Tapi di situ ada isu lain pula. Isu bila kita berkata sebuah negara yang berdaulat, apa yang dimaksudkan dengan kedaulatan? Dia perlu ada sempadan. Sempadan ini pula perlu boleh dipertahankan. Sekarang ini siapakah yang menentukan sempadan negara Palestin itu? Walaupun dalam lingkungan tebing barat dan Baitul Maqdis Timur, sebab yang pertamanya Israel sudah pun mengisytiharkan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara dia yang abadi. Itu yang pertama. Yang keduanya, sempadan yang dikatakan Green Line ataupun 1967 itu pun sudah banyak diambil alih dalam bentuk separation wall, separation wall ataupun tembok pemisah yang panjangnya sekarang sudah mengambil 800 km dan mengambil hampir 20 hingga 30% daripada tanah Palestin tebing barat yang sah, yang hanya merupakan 23% daripada negara Palestin yang asal. Jadi dia seolah-olah menjadi meaningless ataupun tidak bermakna kan. Kita mengisytiharkan sebuah negara yang berdaulat, tetapi apakah yang kita maksudkan dengan kedaulatan? Kalau sempadannya sendiri tak dapat dipastikan, kemudian sempadan itu tak boleh dipertahankan. Jadi ini lebih kepada sebenarnya PR exercise lah, public relation, dan juga untuk membentuk public opinion. Apa yang diperjuangkan selama ini adalah untuk memastikan bahawa hak rakyat Palestin itu diperhatikan dan diperjuangkan. Itu sebenarnya. Tidak lebih daripada itu. Okey, kita nak kembali pada Dr. Tahir kerana pengalaman Dr. Tahir dan rakan-rakan yang memasuki Gaza pada akhir Ramadan lalu mengatakan bahawa mereka pun mengalalukan kedatangan rakan-rakan dari Malaysia dan mereka rasa mereka sudah biasa dengan apa yang berlaku sampai berjumpa dengan seorang wanita yang cacat, balu syuhada dan sebagainya. Mereka tidak kisah untuk berkorban sekali lagi ataupun hilang lagi anak-anak dan sebagainya. Tetapi kita sebagai yang berada di tempat yang aman sebegini dan bagaimana kita melestarikan perjuangan untuk menuntut merdekanya Palestin dan juga negara yang berdaulat perlu diteruskan. Public opinion amat penting untuk memberi satu tanggapan bahawa perjuangan umat Palestin ini bukan isu agama, bukan isu bangsa, tetapi isu kemanusiaan. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Astro Awani brings you an exclusive roundtable discussion on the spirit of Merdeka, nurturing a nation of visionaries. Malaysia has lots of reasons to be proud of itself. The youth throughout the world, the mindset has changed. What's a step that can be taken to win the hearts of the post-Merdeka generation? Today will influence tomorrow. Merdeka Award Roundtable, Saturday, August 20th, 8:30 p.m. only on Astro Awani. This program is brought to you by the Merdeka Award. This September, Vantage Point brings you special interviews with influential and credible women. We cannot afford to have our women to fall out of the system. It's not the gender. It is up to the individual. Malaysia is the first Asian country to undertake this policy. They're asking really interesting questions, challenging questions which we would never have thought of. If you have the merit, you will be looked at. Thursday, 9:30 p.m. only on Astro Awani. Sungai dan manusia saling memerlukan. Sungai adalah sumber air bersih yang utama kepada manusia. Manusia bertanggungjawab menjaga kebersihan dan keindahan sungai. Sungaiku, hidupku, bersama kita pelihara. Friday, tune into Gadget Nation for the latest in technology. Preview and review of some of the latest gadgets and video games. Interview with tech enthusiasts and experts.
If you love gadgets like we do, join host Adam Carruthers and Avery Score at Gadget Nation every Friday, 9:30 p.m. exclusively on Astro Awani. Ketika saya meninjau laporan berita ataupun rencana yang diberikan oleh Kumpulan Aqsa Sharif yang menyertai misi ke Gaza baru-baru ini, saya seronok melihat berita-berita berkenaan mereka berjumpa dengan syuhada, balu-balu syuhada, mereka berjumpa dengan mereka yang gagal mendapat rawatan sepenuhnya di hospital, kekurangan perubatan dan juga alat-alat perubatan yang seringkali terputus akibat tiada bekalan elektrik yang terus, dan menunjukkan bahawa mereka sudah imun. Dan apabila rakan-rakan Dr. Tahir dan juga semua yang berada di Gaza sampai ke tempat mereka mengalu Al-Quran dengan hati yang terbuka, dan mereka rasa berilah kami kekuatan dari sudut keceriaan ini, dan itu yang mereka mahukan. Mereka tahu bom akan terus akan datang, mungkin hari ini tidak sampai, mungkin esok atau lusa dan sebagainya. Jadi mungkin pengalaman Dr. Tahir melihat ataupun kecekalan, kehebatan, ketabahan rakyat Palestin di Gaza. Okay, InsyaAllah. Mungkin saya ambil dua contoh lah, dua insiden. Satunya insiden melihat kepada kanak-kanak, anak-anak kecil ni, dan kepada yang cacat, yang kehilangan anggota semua ni kan. Hari terakhir kami di Gaza tu, pagi tu sebelum kami bertolak keluar Gaza, kami telah menjemputlah satu persatuan OKU ni. Dan kami berjumpa di hotel. Memang sebab lah, biasalah kan, kita tengok, sebab kita tahu dia bercerita macam mana asal dia hilang kaki, hilang tangan, ada, dan ramailah yang mengeluarkan air mata sebab hiba kan, natural. Tapi di akhirnya salah seorang daripada ini menjadi jurucakap telah beritahu kami bahawa kami tak memerlukan air mata tuan-tuan, kan, kami tak perlukan. Yang kami perlu ialah sokongan, support. Palestin tidak memerlukan orang daripada Malaysia datang untuk mempertahankan Palestin ni. Kami di sini, Allah dah janjikan kami lah di sini yang akan mempertahankan. So menjadi tanggungjawab kita yang di luar Palestin ni, di Malaysia ke di mana untuk sentiasa berterusan membantu dia orang ni dari apa juga segi. Dan kalau tengok daripada anak-anak pula, anak-anak dan ibu-ibu lah yang kami ziarahi, ada seorang ibu tu dia 2 orang anaknya, dia kehilangan 2 orang anaknya, dan memang dia kata dalam masa beberapa minggu lah saya ingat, dia memang menangis sahaja sebab kehilangan anak ni. Tapi akhirnya dia dapat menerimanya selepas dapat mimpi daripada mimpi anaknya berada di syurga. Beritahu dia, buat apa menangis, saya sudah ada di syurga. So, dan dia kata kalau masih perlukan, dia masih rela anak dia yang ada ni untuk terus berjadak. Itu ibu yang sudah kehilangan anak. Dan anak-anak kecil ni pun, kalau kita bertanya, kalau kita lihat dia orang ni kecil lagi, dah ada perasaan bahawa dia bertanggungjawab, bertanggungjawab untuk menjaga Palestin ini. So kalau kita tengok tu maknanya tak akan ada kehabisan lah. Tidak ada kehabisan. Hanya kita kena tahu. Okey, dalam konteks itu Dr. Hafizi, dalam perjuangan untuk menuntut sebuah Palestin berdaulat merdeka, pastinya landscape politik di Asia Barat pun memainkan peranan pada hari ini, dengan apa yang berlaku di Timur Tengah, di Egypt, di Tunisia, di Libya dan juga seluruh rantau tersebut, dan berlaku kebangkitannya Turki hari ini membuat kenyataan bahawa Israel tidak sewenang-wenangnya untuk menjadikan Turki sebagai scapegoat ataupun blackmail mereka. Apa juga isu yang berlaku di Asia Barat ini menunjukkan bahawa sudah ada kataupun keberanian yang luar biasa, dan itu amat ditakuti oleh rejim Tel Aviv. Dan dengan kekalutan yang berlaku di Amerika Syarikat dengan ekonomi yang merudum dan keadaan politik di sana juga, Israel nampaknya agak kesorangan dalam hal ini. Tetapi yalah, itu dari sudut orang kata persepsinya, tetapi masih dominan Amerika Syarikat dan rakan-rakannya. Tapi bagaimana Prof melihat? Sebenarnya kita ni berada dalam satu era yang sangat menentukan, very definitive period ya. Benda yang kita tak saksikan mungkin 10 tahun ataupun 20 tahun dulu. Kalau ada pun perubahan-perubahan sedekad ataupun 2 dekad dulu, lebih
menguntungkan Israel. Tapi apa yang berlaku sekarang ni adalah the table has turned. Dan sekarang ini kita melihat apa juga perubahan dinamism yang berlaku pada hari ini sebenarnya menguntungkan negara Arab, terutamanya Palestin. Dan kita sebenarnya tak jangka apa yang berlaku di Timur Tengah, Arab Spring dan sebagainya. Ini suatu yang sebenarnya di luar jangkaan. Tetapi inilah produk daripada suatu kebangkitan yang walaupun tidak kelihatan tapi has been brewing sejak zaman Intifadah lagi pada tahun 1987, dan dia membina suatu momentum sehinggalah kita dapat saksikan produknya pada hari ini, iaitu Israel sudah lagi tidak mempunyai the complete say, dan juga Amerika sudah tidak lagi boleh berdiri by Israel all the time. Kita lihat pada hari ini America has been challenged. Bahkan suatu negara yang kita tak jangka sama sekali akan berada di barisan paling hadapan untuk mempertahankan Palestin, itu Turki. Itu suatu yang satu perkembangan yang sangat mengujakan kita. Kerana kita tahu Turki ini adalah yang pertama, adalah negara yang pertama sekali mengiktiraf Israel apabila Israel berdiri pada tahun 1948, dan kita lihat pada ini Turki yang berada di paling hadapan di dalam menentang Israel, walaupun mereka mempunyai hubungan diplomatik, bahkan pakatan tenteraan dengan Israel. Ini adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahawa things are changing, dan ini sebenarnya memberi semangat kepada Asas Sharif untuk terus meningkatkan usaha kita bagi yang pertama membentuk kesedaran, yang kedua meminta ataupun menagih sokongan daripada seluruh rakyat Malaysia untuk membantu badan-badan seperti Asas Sharif untuk terus menyalurkan bantuan, sebab we are on the winning side. And what is happening today truly shows that we are on the winning side. Tidak ada syak lagi. There is no doubt that kita akan memenangi. Kalau tidak dalam hayat kita pun, sekurang-kurang anak kita akan menyaksikan bahawa Palestin akan bebas. Okey, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Hafizi Muhammad Noor dan juga Dr. Tahir Abdul Rahman atas masa yang diberikan. InsyaAllah kita akan panggil lagi. Isu ini akan terus kita akan kupas dalam platform Isra Awani, dan kita akan tunggu apakah akan berlaku pada 20 September pada minggu hadapan, dan adakah dunia akan memberi satu orang kata petunjuk positif kepada perjuangan rakyat Palestin. Kita sama-sama menunggu. Jadi jika ada sebarang pandangan, hantarkan ke Facebook kami, ke Twitter kami ataupun email kami. InsyaAllah kita akan berbincang di sana. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Terima kasih. Tak cukup setengah jam.